A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam kelas sirah untuk subjek kafah tahun 3. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu unit 2, dakwah secara sulit. Seperti mana yang kita tahu pada minggu lepas, kita dah belajar tajuk yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Peristiwa ini berlaku di Gua Hira lah. So kita akan sambung pada hari ini unit yang kedua. Apakah yang terjadi selepas Nabi menerima wahyu? Okey, unit yang kedua ni ialah dakwah secara sulit. Okey. Setelah wahyu turun, apabila malaikat Jibril datang membacakan Nabi surah Al-A'la, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Rasulullah pun balik dan Rasulullah pun ceritakan kepada Siti Khadijah. Wahyu yang turun itu menandakan secara rasminya Rasulullah itu menjadi Rasul. Macam kita, apakah tanda kita menjadi seorang ketua kelas? Mestilah kita dilantik kan? Apakah tanda kita menjadi seorang pengawas? Contohnya ada majlis penyerahan sijil pengawas. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, apakah tanda dia menjadi sebagai seorang rasul di akhir zaman? Apabila dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 40 hari selepas tu turun pula wahyu yang kedua, iaitu surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Okey, seterusnya. Okey. Apabila Nabi dah menerima dakwah, maksudnya di sini bermulalah tugasan seorang rasul itu. Rasul ni tugas dia ada banyak, bukannya duduk saja dapat je ayat Quran, duduk dengar lepas tu hafal. Tak, banyak sangat dia punya peranan. Sebab itulah kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kan dapat nikmat Islam ni hasil daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwah kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat pergi pula berdakwah ke negara sini, negara sini, sampai ke negara kita, tanah Melayu, Malaysia kita ni. Alhamdulillah. Okey. Nabi berdakwah, apa poin penting? Tujuan apa Nabi berdakwah? Okey. Nabi berdakwah tidak lain tidak bukan yang pertama sekali nak suruh orang masuk Islam. Nak suruh orang peluk agama Islam. Nak suruh semua orang ni beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Itu yang paling utama sekali. Sebab apa? Apabila kita ni duduk di zaman itu zaman yang tiada agama. Zaman tu zaman orang jahiliah. Zaman Nabi tu kan, zaman jahiliah. Maksudnya porak-peranda, main judi boleh, bunuh orang boleh, berzina boleh dan sebagainya. Maka umpama satu negara, satu tempat yang tiada peraturan, semua benda boleh. Si ada puak-puak lagi kan, bergaduh sana sini dan sebagainya. Okey. Nabi Muhammad ni bawa ajaran agama Islam supaya mentauhidkan Allah, supaya beriman kepada Allah, supaya mengesakan Allah. Alright? Okey, antara dakwah Nabi Muhammad, okey. Yang pertama sekali, meninggalkan amalan jahiliah. Okey, meninggalkan amalan jahiliah. Yang macam mana sebutkan tadilah. Okey, seterusnya sembah berhala. Kalau kamu nak tahu waktu tu dekat Mekah tu, dekat Kaabah tu penuh patung berhala. Walaupun Kaabah tapi penuh patung berhala. Sebab itulah kalau kita tengok dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, yang pertama sekali Nabi, apabila Nabi masuk ke dalam Mekah, Nabi musnahkan semua patung-patung yang ada kat situ. Sebab apa? Sebab mereka ni menyembah patung. Mereka ni menyembah patung. Sembah patung, sembah patung, padahal patung tu tak bergerak pun. Nak senyum tak boleh, nak suka tak boleh, nak marah tak boleh. Kena hujan pun patung tak boleh lari, kan? Maksudnya patung ni tak ada kuasa. Tapi mereka menganggap patung ni adalah
amalan nenek moyang mereka. Alright. Seterusnya, apa lagi yang nak berdakwah selain daripada meninggalkan amalan jahiliah, sembah berhala. Okey, yang ketiga, nak berdakwah supaya berakhlak mulia. Macam Mak Lin cakap tadi, mereka waktu tu tiada akhlak. Semua benda boleh buat. Nak bergaduh boleh, nak main judi boleh, nak minum arak boleh. Tak ada satu peraturan pun, semua boleh. Maka keadaan waktu tu jadi kucak-kacir. So Nabi ajar supaya berakhlak mulia. Sebab tu lah kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW ni, walaupun dia dimaki, dihina, dicaci, kena baling tai, tapi Nabi tak pernah melawan balik. Nabi tak pernah, tak puas hati benda, nak bertumbuk. Tak ada. Nabi akan cakap, Nabi akan dakwah dengan cara yang baik. Nabi akan balas dengan yang baik. Walaupun malaikat, kalau kita tengok ada dalam sirah kan, walaupun malaikat nak tolong dah Nabi, kan, dalam dakwah Nabi di Taif tu kan, tapi Nabi kata tak apa, jangan macam tu. Alright? So banyaklah kisah-kisah Nabi kan. Daripada sifat dan akhlak mulia Nabi itulah ramainya orang tertarik masuk ke dalam Islam. Sebab itulah ulama buat kajian kan. Antara faktor kejayaan dakwah Nabi ni adalah dakwah bihal. Keadaan Nabi tu sendiri. Percakapan Nabi, akhlak Nabi, yang mana orang bila dapat lihat tu, dia jadi macam tertarik kepada Islam. Betapa indahnya Islam. Kan? Kalau sebab tu kita tengok akhlak orang Islam ni. Jujur, amanah kan. Dan sebagainya. Okey? Seterusnya, tabah menegakkan agama Islam. Sebab apa? Kamu bayangkan, waktu tu semua sekali beragama jahiliah kan. Sembah berhala, tiba-tiba nak suruh sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang waktu tu akan ada tekanan, ada tentangan, ada halangan. Dan apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi bagi tahu, supaya tabah. Teruskan. Jangan putus asa. Jangan kembali kepada agama lama. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara dakwah Nabi Muhammad sewaktu Nabi mula-mula dilantik menjadi Rasul. Seperti mana yang kita tahu kan, Nabi ni dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Bukan umur 80, bukan umur 18, pada umur 40 tahun. Alright. Dan peristiwa ni berlaku kat mana? Di Mekah. Di Mekah, di kota Mekah. Bukan di Madinah. Sebab tu kita kena ingat, Nabi dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun di kota Mekah. Di Mekah. Dan Nabi duduk di Mekah berdakwah selama 13 tahun. 3 tahun secara sembunyi, secara tersorok. 10 tahun secara terbuka. Alright? Okay, kita sambung. Ni ada gambar Mu'alim nak tunjuk kat kamu ni lah. Gambar patung. Mereka ni sembah patung lah. Sebab tu lah kalau kita tengok patung ni kan, bergerak tak boleh, berjalan tak boleh, kena hujan dia sejuk, kena panas pun dia tak boleh lari kan. Tapi mereka menyembah, mereka sujud kepada patung, mereka percaya kepada patung. Sebab tu lah Nabi musnahkan semua patung-patung. Nabi nak ajak mereka daripada sembah patung kepada sembah Allah Subhanahu Taala. Okey, kita nak tengok orang-orang yang memeluk Islam. Golongan-golongan yang memeluk Islam. Dalam ni ada 5 Ada 5 yang utama dan pertama yang masuk Islam. Yang pertama sekali sudah semestinya adalah isteri Rasulullah lah, isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga isteri pertama Nabi. Dia juga isteri pertama Nabi, iaitu Siti Khadijah Khuwailid kan. Siti Khadijah. Dialah yang pertama sekali peluk Nabi, tenangkan Nabi kan, daripada Nabi balik daripada Gua Hira tu. Yang kedua, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad. Waktu ni dia kecil lagi, remaja lagi, dan dia juga merupakan remaja pertama yang memeluk agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni merupakan hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Sayyidina Abu Bakar. Dia merupakan sahabat Nabi yang memeluk Islam. Dan dia juga merupakan pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Nabi meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar lah yang
menggantikan Nabi menjadi khalifah Islam yang pertama. Dan selepas daripada tu ada 15 orang terawal. Kan? Campur lah kan. 5, lepas tu campur lagi 10. Sebab tu kita panggil as-sabiqun al-awwalun. Golongan-golongan yang awal. As-sabiqun, golongan yang mula-mula masuk Islam. Faham? Okay. So, itu adalah orang-orang yang mula memeluk Islam. Alright. So, apabila penganut Islam sudah ramai, maka tentangan pun semakin hebat. Alright. So, kita nak tengok kat mana Nabi berdakwah secara sembunyi. Alright. Nabi ni dia mengajar, okay? Dia mengajar di rumah Arkam. Arkam bin Abi Arkam. Alright. So, rumah tu dijadikan sebagai pusat dakwah, pusat pentadbiran Islam di rumah tu. Dan Nabi bergerak secara sembunyi. Bukannya rumah Arkam tu satu rumah yang semua orang tahu. Oh, Nabi berdak. Tak. Sembunyi. Suruk-suruk. Sampai tak tahu. Dalam rumah tu rupanya dia orang berdakwah. So, kalau orang lalu depan rumah tu macam tak ada apa-apa. Biasa-biasa je. Tapi sebenarnya Nabi berdakwah di dalam tu. Nabi berdakwah selama 3 tahun. Inilah tajuk yang kita belajar pada hari ini. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi. Okey, selama 3 tahun. Okey, apabila Nabi start dapat wahyu tu, Nabi berdakwah selama 3 tahun. Okey, next insya-Allah lepas ni kita akan sambung pula pelajaran kita dakwah secara terbuka selama 10 tahun. Okey, terang-terangan dah. Waktu ni terang-terangan dah. Tadi sembunyi-sembunyi. Suruk-suruk. Okey, sekarang ni kita akan selepas ni kita akan belajar secara terbuka ataupun terang-terangan. Okey, Mu'alim rasa sampai situ saja pelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Tapi sebelum tu Mu'alim nak tinggalkan kamu lah dengan sedikit aktiviti. Alright. So kalau kamu tengok ni dalam buku aktiviti kamu ni, alright, buku aktiviti Kafa ni, Sirah Kafa tahun 3 ni. Okey, Mu'alim minta kamu supaya buat latihan muka surat 13, alright, muka surat 13 untuk unit 2 ni. Okey. Terima kasih semua. InsyaAllah nanti ada rezeki kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.